يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan Fadhil, seterusnya yang saya hormati Ustaz Salahuddin Yazid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini dapat sama-sama kita berkumpul dan daurah Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Program sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita namakan Himpunan Cinta Rasul. Kita dah mula solat dengan kuliah maghrib Ustaz Adnan. Pagi ini kita sambung program yang kedua, program daurah Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Adnan akan mensyarahkan ataupun mendiskusikan kitab 40 hadis berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya, saudara mohon. Kitab ni kita jual sumbangan kepada mati RM10. Harga kitab ni RM3. Saya cerita betul. Harga kitab ni kita cerita orang RM3. RM7 itu sumbangan kepada mati. Boleh? Kalau tuan-tuan tak ada, saya tak mahu. Sumbangan kepada mati. Jadi semua RM10. Kalau duit tak bawa hari ni, pinjam dulu dekat kawan, InsyaAllah. Saya tak nak melengahkan masa, kerana masa kita 1 jam. Sekarang 9:05. Sekarang 9:05. Ustaz Adnan akan mendiskusikan kitab kita kat mana yang dan. Kalau tak sempat, kita akan sambung Sabtu depan, insyaAllah. InsyaAllah boleh? Sabtu depan. Sabtu depan tak payah bayar lah RM10 tu. Tak payah bayar lah. Sabtu depan tak payah bayar lah. Dah kita mula 90 minit, kita selesai 10-5 minit ataupun 10 minit. Lepas tu kita akan rehat sampai pukul 10.30. Ada minuman koko mati. Lepas tu kita akan sambung 10.30 sampai 11.30. Ustaz Salahuddin Yazid akan menyampaikan tausiah akhirat bebas. Tengok itu saudara nak kata apa, sebagai bersemangat untuk kita berhimpun besok Maulid Nabi besok. Malam ni ada program juga yang ketiga, besok ada program yang keempat, lusa ada program malam, esok ada program yang kelima, lusa ada program yang ke-6. 6 program kita sebenarnya dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Adnan untuk menyampaikan diskusi ataupun kitab, syarahan kitab 40 hadis berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan memintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasih pengurusi majlis dan juga mudir Matin dan bahagia Ustaz Husaini Yahya, Ustaz Salahuddin selaku pembentang ataupun penceramah yang kedua dalam majlis kita pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, sekalian para ulama, guru-guru kita, khususnya para muhaddisin, kerana hadis pada pagi ini kita baca kitab hadis, termasuk juga pada pengarang kitab kita ini dan juga penterjemah walaupun tak mati lagi, kerana kita menghadiahkan ini tak semestinya mati,
Karena yang masih hidup itu masih juga memerlukan hidayah, kesihatan dan sebagainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, yakni sampaikanlah kepada mereka, umat-umat kamu, jika kamu benar-benar menyintai Allah, ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Yuhibbukumullah, yaitu nescaya Allah akan mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kita faham daripada ayat ini bahwasanya syarat untuk kita mendapat mahabbatullah dan juga maghfirah daripada Allah ialah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwasanya di kalangan kamu itu adanya Rasulullah. Jadi sebab itu kamu perlu menjaga tutur kata kamu, menjaga hubungan sama kamu, adab-adab dan sebagainya. Maka karena Allah telah mengutuskan Rasul kepada kamu. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka mungkirinya. Di sini Allah Ta'ala bawakan dengan ma'rifah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada ketikanya kita sebut kita mencari ilmu, dan ada ketikanya disebut kita mencari ma'rifah. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul din. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama. Maka timbul persoalan, apakah sama ma'rifah dengan ilmu? Ma'rifah dengan ilmu itu sama atau tidak? Kebanyakan para ulama menyatakan bahawa sama. Ma'rifah dengan ilmu itu sama. Mengenali sesuatu dengan kenal yang idraku syai', idrakan jaziman mutabiqan lil waqi'. Mengenali sesuatu dengan mengetahui atau mengenali sesuatu dengan jazam. Jazam ni makna tidak ada keraguan lagi, tidak ada kesangsian. Mutabiqan lil waqi', dan menepati yang sebenar. Ada di kalangan, ada akidah, contoh macam Kristian, dia yakin, dia kenal, tapi dia kenal itu tidak menepati yang sebenar. Jadi dia kenal Tuhan ini dengan ada anak, walaupun dia kata itu keyakinan, tapi itu bukan ilmu atau ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah ini dia mesti mutabiqan lil waqi', yang menepati yang sebenar. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa ma'rifah itu lebih dalam daripada ilmu. Karena ma'rifah ini suatu ilmu yang sudah dipanggil mendalam dalam jiwa, sehingga membentuk perilaku kita, membentuk akhlak, membentuk kepribadian. Itu ma'rifah. Sebab itu orang sufi, mereka tidak guna alim, mereka guna al-arif billah. Guna perkataan al-arif billah. Dan orang yang mengenal Allah itu bukan al-alim, tapi dipanggil al-arif billah, orang yang mempunyai ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, sebab kita sendiri pun
sebut, maknanya mungkin tidak begitu mendalam, tapi itulah dia panggil tadabbur. Bila Quran sendiri pun ada ketika menggunakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan di sini pula Allah Ta'ala sebut am lam ya'rifu rasulahum. Allah Ta'ala guna pula ma'rifah. Jadi inilah gunanya tadabbur dia panggil, mana mencari. Tujuan tadabbur ini ialah kenapa Quran guna bahasa itu. Kenapa Allah Ta'ala tidak guna am lam ya'lamu rasulahum, fahum lahu munkirun, contoh. Kemudian qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, yang ini kamu bimbangi kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa makna keputusan di sini? Dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut bi amrih dan dalam suasana keingkaran, itu menggambarkan kepada azab, menggambarkan kepada azab, ataupun kebinasaan. Jadi menggambarkan di sini, menunjukkan di sini bahawasanya untuk kita mencapai kebahagiaan dalam hidup ini, mesti kita meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada segala-galanya. Dan nanti kita akan jumpa hadis di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah sebut satu ketika, ya Rasulullah, engkaulah dalam hidup ini, ataupun mana kita akan jumpa hadis tu nanti, cuma mafhumnya lebih kurang ginilah tuan sekalian. Sayyidina Umar, satu peringkat mula dia kata, tidak ada dalam hidup ini yang paling dia kasih melainkan Allah dan Rasul kecuali diri dia sendiri. Maknanya diri dia itu pada peringkat awal itu dia lebih kasih. Tapi Nabi sebut pada dia, wahai Umar, tidak cukup wahai Umar. Tidak cukup sebagai iman. Kamu hendaklah meletakkan Allah dan Rasul itu lebih kamu kasihi, termasuk daripada diri kamu sendiri. Makna diri sendiri pun duduk nombor 2, nombor 3 selepas Allah dan juga Rasul. Setelah itu barulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia sebut, dia pun setelah itu barulah dia betulkan statement dia, kenyataan dia, dengan menegaskan bahawa sekarang ya Rasulullah, engkaulah Allah dan Rasul lah yang paling aku kasihi melebihi daripada diriku sendiri. Kemudian barulah Nabi kata, sekarang baru ya wahai Umar, sekarang barulah sempurna iman kamu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahi ahli al-jahiliyyati syai'un wa ma waladani illa nikahun ka nikahil Islam. Rawahu Tabrani fil Kabir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Al-Abbas ini bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu. Sebab itu Abdullah bin Abbas, dua-dua Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah pun sahabat, Al-Abbas pun sahabat. Dua-dua itu.
walaupun Al-Abbas agak lewat masuk Islam. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah bersabda, aku tidak dilahirkan dari penzinaan ahli jahiliah sedikit pun. Aku tidak dilahirkan melainkan dari perkahwinan sebagaimana perkahwinan Islam. Mana semua nasab. Dalam nasab Nabi SAW itu tidak ada seorang pun yang lahir tanpa melalui perkahwinan yang sah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. An Wa'ilah Ibn al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila wastafa min waladi Ismaila bani Kinanata wastafa min bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafani min bani Hashimin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Wasilah bin al-Ashqa menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari kalangan anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam, memilih Bani Kinanah dari kalangan anak-anak Nabi Ismail, memilih Quraisy dari kalangan Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy, dan memilihku dari kalangan Bani Hashim. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad SAW adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ada berapa orang anak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu turun melaluinya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam, apa gelaran Nabi Yaqub? Israel. Israel. Jadi Bani Israel itu, Bani itu anak-anak cucu. Anak-anak cucu Israel, iaitu anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian melalui Nabi Ismail alaihissalam, turunlah sampai kepada Quraisy. Kemudian daripada Quraisy itu, dan yang terkenal dalam susunan keturunan cucu galuh keturunan Nabi Muhammad itu yang namanya Adnan. Daripada Adnan turun sampai bertemu pada Quraisy, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, ringkasnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bangsanya apa? Bangsa apa Nabi Ibrahim? Bangsa apa? Tak berani nak jawab, takut salah. Bangsa apa? Ibrani. Bangsa Ibrani. Kemudian berkahwin dengan Hajar. Hajar ibu Nabi Ismail, bangsa Mesir. Bangsa Mesir. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail kacukkan Ibrani dan juga Mesir. Kerana Hajar itu dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan oleh kerana Sarah, isteri peringkat awalnya itu, dia tidak dapat melahirkan zuriat untuk Nabi Ibrahim, maka dia cadangkan kepada Nabi Ibrahim supaya berkahwin dengan Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Lahirlah Ismail. Jadi Nabi Ismail itu kacukkan Mesir dan juga Iraq. Kerana Nabi Ibrahim AS asalnya Babylon, Iraq, Hebron. Kemudian Nabi Ismail AS setelah dibawa oleh Nabi Ibrahim AS berhijrah ke Mekah. Bila dewasa, Nabi Ismail berkahwin dengan seorang wanita daripada kabilah Jurhum, Arab. Maka sebab itu Nabi Muhammad SAW itu dia tidak dipanggil Arab jati, dia dipanggil Arab musta'rabah, Arab kacukkan. Karena dalam diri Nabi Muhammad itu ada 3 bangsa. Bangsa
itu Nabi Ibrahim, kemudian Hajar Mesir, dan juga Nabi Ismail kahwin dengan orang Arab. Itu dipanggil Arab Al-Musta'rabah. Jadi tuan-tuan nak baca dengan lebih lanjut, habis duit tuan-tuan. Ini baru, tapi dah tak cetak banyak, cetak sikit sebab dipanggil tak berani nak cetak banyak. Bukan tak banyak, macam mana sebab dia panggil kos. Kalau kos cetak sikit ni dia tinggi, dia mahal. Jadi ana baru cetak dalam 20. Kalau tuan-tuan siapa yang nak tu kena bagi tahulah. Dari Muhammad SAW, sejarah bangsa, negeri, keturunan dan kelahiran. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam buku ini. Agak tidaklah lengkap sangat, tapi agak lengkap lah. Keturunan Rasulullah, bangsa dia, tempat, sejarah tanah Arab, termasuk dia panggil sejarah keluarga Nabi di Mekah, mulai dari Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah, dan juga selepas kelahiran Rasulullah sehinggalah kepada Rasulullah menjadi Rasul, setakat tu berhenti. Jadi tuan-tuan sekalian boleh kalau nak dapatkan ini ada sekadar 20 saja. Yang baki itu anda akan cetak berdasarkan kepada permintaan saja. Kemudian balik pada hadis kita. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain faqala zaka yawm wulidtu wa yawm bu'istu aw unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berkenaan puasa hari Isnin. Baginda menjawab, itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan. Maknanya Rasulullah dilantik menjadi Rasul pada hari Isnin juga. Wahyu yang pertama turun hari Isnin. Atau hari diutuskan ke atasku, yakni pertama, yakni wahyu yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ibn Abbasin qala wulida nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam yaumul isnain. Rawahu al-Baihaqi fi Dalail an-Nubuwah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada hari Isnin. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Dalail An-Nubuwah ini merupakan kitab yang paling lengkap yang menceritakan tentang dipanggil mukjizat dan juga hal ehwal yang buktikan kebenaran dari Muhammad SAW sebagai Rasul. Tapi sayangnya kitab ini belum ada terjemahan. Dan kitab Imam Al-Baihaqi, tuan-tuan sekalian, sepatutnya orang Melayu ni dia kena mulazamah, dia kena baca, kena khatam. Sebab Imam Al-Baihaqi dia adalah muhaddisin mazhab Syafi'i. Dan kata, tak ingat siapa pernah sebut, ulama dulu juga, semua orang dipanggil dan semua orang menumpang Asy-Syafi'i. Dan semua ulama menumpang Asy-Syafi'i kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i menumpang dia. Kerana Imam Al-Baihaqi ni dia yang menghimpunkan semua balik. Dia panggil apa? Hujah-hujah Imam Syafi'i. Hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Al-Baihaqi. Dia seorang dipanggil, di antaranya kitab, kalau tuan-tuan baca kitab itu, memang itulah dipanggil hadis-hadis, hujah-hujah yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, iaitu apa ni? Kitab As-Sunan As-Sughra Imam Al-Baihaqi. Dan ada terjemah sikit. Ada beberapa bab berkenaan dengan bersuci, bab berkenaan dengan tapi nak tunggu habis itu mungkin 4-5 tahun lagi lah. Tapi memang ada dua lah tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu ni, kerana selalu orang mentahmah kita ni
kita ni dia panggil apa? Tak ada dalil. Maknanya mazhab Syafi'i ni mazhab tak ada dalil. Padahal tuan-tuan sekalian, mazhab Syafi'i lah mazhab yang paling kuat dengan dalil. Imam Syafi'i sendiri disebut dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu gelaran Imam Syafi'i oleh orang sezaman dengan dia. Para ulama pada zaman Imam Ahmad sendiri, Imam dipanggil apa? Kami sebelum munculnya Asy-Syafi'i, kami tak tahu macam mana nak berdepan dengan ulama-ulama mazhab ahli ra'i. Mana ahli ra'i ni ialah mazhab ahli ra'i Imam Abu Hanifah. Dengan kesedikan mereka ni, dengan faqih dia panggil. Mereka menguasai fiqh. Sehingga kan kalau tuan-tuan biasa dengan qawaid al-fiqhiyah, yang mengasaskannya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Sehinggalah datangnya Imam Syafi'i, barulah kami boleh panggung dia panggil. Mana panggung lah, maknanya bahasa kami boleh berhadapan dengan dia panggil apa, dengan ahli ra'i ini. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sebelum itu ahlul hadis, dia hanya menghafal hadis dan dia panggil, tapi tidak begitu menguasai fiqh hadis. Sehingga datang Imam Syafi'i, dan kita semua tahu bahawa Imam Syafi'i dia merupakan pengasas ilmu usul fiqh. Tujuan ilmu usul fiqh ini ialah usul al-fiqh, usul memahami nas. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i dari segi hadisnya, dan Imam Ahmad salah seorang daripada anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sebab itu ada dua kitab, maknanya orang yang mazhab Syafi'i ini, dia kena mengaji di samping ni untuk anak-anak kita lah, memang ke depan. Kalau boleh hafal, kalau boleh faham dia panggil, makna mengaji riwayatan wa dirayatan. Riwayatan dari sisi periwayatan, menghafal hadis, dan dirayatan iaitu dari segi pemahaman hadis, faham sungguh-sungguh satu persatu, dari segi fiqhnya, dari segi bahasanya, dari segi dan sebagainya. Karena kena balik tentang kegemilangan mazhab Syafi'i itu sebagai mazhab yang kuat dari segi dalil, dan boleh dikatakan semua kitab-kitab yang umdah pengarangnya adalah mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tanyalah Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Orang nak faham Sahih Bukhari mesti baca kitab Fathul Bari. Siapa pengarang Fathul Bari? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mazhab apa dia tu? Mazhab Syafi'i. Kemudian orang yang nak faham Sahih Muslim, dia mesti baca kitab Syarah Sahih Muslim. Siapa pengarangnya tu? Ada tisu tak? Ada. Siapa pengarang dia tu? Imam Muslim, Imam An-Nawawi. Apa mazhab dia? Mazhab iaitu mazhab Syafi'i juga. Imam As-Suyuti, Imam apa ni, Irsyadus Sari, itu Imam Ibn Hajar Al-Qastalani. Bagi anak lah tuan-tuan sekalian, Belan untuk mengajakkan tuan-tuan tu Sahih Bukhari dulu ni. Lama kita tak mengaji Sahih Bukhari tu. Kena mula balik dah insya-Allah. Kitab yang memang paling mudah, kalau Fathul Bari, Imam Ibn Hajar tu dia terlalu orang panggil apa, Al-Bahrul Lautan. Kita dengan lautan ni sampai tengah tenggelam terus. Dia ada kitab Irsyadus Sari Imam Al-Qastalani, dia lagi mudah, dia senang. Dia panggil, dia agak ringkas, memadai. Siapa pengarangnya? Ibn Hajar. Kalau tadi Al-Asqalani, yakni Al-Qastalani, pun mazhab Syafi'i juga. Jadi tuan-tuan sekalian, hatta orang yang dia duduk sembang kemah, kadang-kadang dia duduk sembang, mana dia sembang seolah macam hebat. Kita tanya dia, kamu baca kitab apa? Kamu rujuk ke mana? Dia kan sebutlah Fathul Bari ini. Ada kata itu mazhab Syafi'i. Ulama-ulama, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Tapi masalahnya kelalaian kita mutaakhirin ni, kita tak ambil berat. Tak ambil berat dalam masalah itu, sehingga orang menyatakan bahasanya
dan kita ni tak ada hujah dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ini menjadi tanggungjawab pada anak-anak murid kita lah. Dan sebab mereka ni tugas mereka mengaji. Jadi mereka kena mengaji sungguh-sungguh. Kena mengaji sungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan kaji sejarah para alim ulama ini, ilmu pada ketika muda, ketika kecil itulah yang sebenarnya ilmu. Ilmu pada ketika, sebagaimana para alim ulama kita sebut dalam pepatah Arabnya, al-ilmu fi sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Nah, ilmu pada ketika kecil, al-ilmu, at-ta'lim tu, ilmu fi sighar, mana ilmu yang diajar pada ketika kanak-kanak itu seumpama memahat di atas batu. Sebab itu tuan-tuan sekalian yang pernah melawat tempat-tempat bersejarah, kalau tulisan itu dalam bentuk pahatan, contoh macam di Firaun, di piramid Firaun lebih kurang usia sekarang ni 4,000 tahun, 5,000 tahun, masih ada lagi tulisan itu. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, apa yang dihafal pada ketika kecil, matannya, Al-Qurannya, hadisnya, dia akan bawa sampai ke sampai ke dewasa, sampai ke tua. Tapi macam tuan-tuan ni bukan nak kata lah tak mau kata lah lagi, tuan-tuan tak main mengaji lah, tak firli kami, pelekeh kami, tidak. Hatta anak sendiri tuan-tuan sekalian, ni pengalaman mengaji yang ilmu-ilmu baru yang mutakhir ni, dia dah hilang, dia tak lekat kecuali dalam bentuk pemahaman saja. Tapi ilmu dulu yang mengaji daripada kecil, yang menghafal daripada kecil sampai ke hari ini, dia susah nak hilang. Kalau orang paksa bagi hilang pun dia tak hilang, dia duk ingat begitu. Jadi pentingnya anak-anak ini daripada sekarang ini jangan buang masa hafal Quran 30 juzuk. Jangan tunggu nak hafal tahun depan ke apa, tahun nanti besar sikit ke, tidak. Sekarang ini menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal nahu, mahir nahu dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, sebab ada anak-anak ni, kita ambil masa sikit, tak apa. Dulu sebelum Allah yarham tunggu kita Dr. Abdul Aziz Hanafi, waktu anak jadi mudir di Madi dulu, dia pesan dekat anak, dia kata, anta jangan duk kalut sangat dengan anak-anak murid ini, nak bagi mereka itu menguasai fiqh, akidah, yang tu mereka akan dapat lagi selepas ini. Anta kena asak mereka bahasa Arab, nahu, saraf, bagi kemas sungguh-sungguh di peringkat bawah ini, bagi mereka hafal, dia panggil. Yang itu yang utama. Yang ke depan nanti mereka akan dapat lagi itu tauhid, akidah, tafsir dan sebagainya. Tapi kalau mereka lemah penguasaan bahasa Arab, mereka tak akan boleh pergi lebih jauh. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ni anak-anak kita ini, maknanya penguasaan dari segi bahasa Arab pun kena ambil perhatian juga untuk dimahirkan. Balik pada hadis kita. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis yang ketiga ini, inilah hadis yang dijadikan hujah oleh ulama-ulama kita, bahwasanya keharusan kita ataupun dia panggil galakkan kita untuk kita menyambut, dia panggil, ataupun menyambut dia panggil kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena apabila ditanya kepada Rasulullah, su'ila an saumil isnain, ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan puasa hari Isnin, Nabi jawab apa tuan sekalian? Nabi tak jawab di sini pahala gitu begini, tidak. Nabi jawab apa? Kenapa ya Rasulullah berkenaan puasa hari Isnin? Mana sahabat sendiri pun biasa, mana selalu tengok Nabi puasa pada hari Isnin. Nabi jawab apa? Hadis yang ketiga, itulah hari aku dilahirkan. Nabi sebut begitu, itulah hari aku dilahirkan, menunjukkan bahasanya hari kelahiran Nabi ini dia tidak sama dengan hari kelahiran biasa. Sehingga kan Nabi sendiri pun, dia sendiri pun, tuan-tuan sekalian, kita kalau kita tak sambut hari jadi kita tu biasa. Tak sambut hari jadi kita tu biasa, kita sambut orang lain. Kenapa? Kita nak ambil hati dia, nak jaga hati dan sebagainya.
Tapi Rasulullah ini hari jadi dia sendiri, dan dia sebut itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan, atau hari diturunkan ke atasku wahyu yang pertama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita maknanya ulama-ulama kita bila masuk bulan Syawal, mereka akan beri tumpuan kepada hari kelahiran Nabi. Bila bulan Ramadan pula bagi penumpuan pada hari nuzul Al-Quranul Karim. Kemudian An Ibn Abbas, hadis yang keempat itu di bawah tu ada asar lengkapnya. Kerana dia bawa sikit saja atas tu, jadi kita tengok yang bawah. Iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, dilantik menjadi Nabi pada hari Isnin, keluar berhijrah dari Mekah pada hari Isnin, membuka Mekah pada hari Isnin, turun surah Al-Maidah iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila akhir ayat pada hari Isnin, dan wafat juga hari Isnin. Jadi menunjukkan bahasanya hari Isnin ini merupakan hari yang ada suatu kelebihan yang besar, kerana semua boleh katakan berlaku dalam hidup Nabi Muhammad SAW ini pada hari Isnin. Al-Muttalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah an abihi an jaddih qala wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil, rawat Tirmizi wa qala hadithun hasanun gharib. Al-Muttalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah meriwayatkan dari bapaknya, yang meriwayatkan dari datuknya. Nota kaki di bawah itu bapak dia itu Abdullah bin Qais, dari kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in ini makna tabi'in senior, tabi'in yang agung. Seumpama Al-Hasan Basri, Sa'id ibnu Musayyib atau Musayyab, Imam Ibn Sirin, itu dia panggil tabi'in yang kibar, dia panggil, tabi'in yang senior ataupun tabi'in yang utama. Yang meriwayatkan dari datuknya Qais bin Makhramah adalah sahabat Nabi, yang menceritakan, kata datuk dia, aku dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah iaitu tahun di mana Rasulullah membinasakan, di mana Allah membinasakan tentera bergajah Abrahah yang berhasrat meruntuhkan Kaabah. Jadi isyarat, kalau kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata dia kelahiran Nabi pada tahun gajah itu isyarat daripada Allah, dan hebat ataupun peristiwa kemusnahan tentera bergajah Abrahah ini satu peristiwa besar. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Allah Ta'ala merekodkannya dalam Al-Quran, surah Al-Fil, untuk diingati. Dan Nabi lahir pada tahun itu. Dan pada kata, ada pendapat menyatakan 50 hari selepas berlakunya peristiwa kemusnahan tentera bergajah itu, Nabi lahir. Dan ada yang kata pada hari yang sama. Pada hari yang sama, memberi gambaran bahawasanya Nabi Muhammad SAW ini, kedatangan dia itu akan menghapuskan, dipanggil segala bentuk kebatilan. Kalau tak terhapus secara total sekalipun, maka kebatilan-kebatilan itu semuanya pasti akan ditewaskan oleh agama yang benar. Kerana agama yang benar ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menjaga Kaabah, maka begitulah juga Allah akan menjaga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus tuan-tuan sekalian, setiap orang yang menjadikan dirinya itu sebagai tapak kepada agama disampaikan oleh Rasulullah ini, maka akan mulia macam mana mulianya Kaabah itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perhatikan apa saja di atas muka dunia ini yang ada kaitan dengan agama Allah, yang ada kaitan dengan syariat Allah, otomatik dia akan jadi mulia. Kalau di tempat kita sebagai contohnya, di masjid dan di rumah Allah, macam di Mati ni, mana dah dulu Mati ni tak tahulah, mungkin bendang kot zaman dulu. Tapi bila dah dibina tempat, jadi
kita mengaji dan sebagainya, maka dia jadi mulia. Begitulah juga kita. Dalam hadis Nabi sebut, ini contoh bagi, sebab itu kita ni tuan-tuan sekalian kena ada juga Quran yang kita hafal. Lagi banyak lagi bagus. Nabi sebutlah hadis sallallahu alaihi wasallam, man laysa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitul khali. Orang yang dalam dirinya tidak ada langsung Quran, dia sama macam rumah yang runtuh, bangunan yang runtuh. Jadi maknanya bila dalam al-jawf, Nabi guna bahasa al-jawf. Al-jawf itu dia rongga dalam. Tapi ulama mentafsirkan al-jawf dengan makna al-qalb, hati. Orang yang dalam hatinya tidak ada langsung Quran, maka dia sama seperti mana orang yang runtuh, rumah yang runtuh. Jadi maknanya di sini, kalau semakin banyak Quran yang kita hafal, maka kita ni akan semakin, jiwa kita, hati kita ni akan semakin subur, akan semakin indah, semakin elok. Dan hati kita ni akan menjadi tempat bertandangnya para malaikat. Dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, diri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia kekasih dia. Allah Ta'ala sebut sebagai kekasih dia. Kemudian sambung lagi hadis yang berikutnya. Hadatsani Salamatu ibn al-Fadl qala Muhammad ibn Ishaq Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul isnain amal fil li isnatai asyrata lailatin madat min syahri Rabi'ul Awal. Rawahul Baihaqi fi Dalail an-Nubuwah. Diceritakan oleh Salamah bin Al-Fadl bahawa Muhammad bin Ishaq berkata, siapa Muhammad bin Ishaq ni? Dia salah seorang dipanggil, kalau tuan-tuan biasa dengar tokoh-tokoh sirah, tokoh-tokoh sirah zaman dipanggil zaman awal, di antaranya Ibn Hisham, dan tokoh yang lebih senior daripada Ibn Hisham iaitu Ibn Ishaq. Inilah Muhammad bin Ishaq. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin dalam tahun Gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah tanggal inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Walaupun ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ini tuan-tuan ingat. Tidak ada khilaf. Yang pertama sekali Rasulullah lahir hari Isnin, itu tak ada khilaf. Hadis yang cukup kuat. Yang kedua Rasulullah lahir pada bulan Syawal, pun tak ada khilaf. Yang ketiga Rasulullah lahir tahun Gajah, pun tak ada khilaf. Cuma tanggal berapa dalam bulan Rabiul Awal itu ada khilaf. Imam Ibn Ishaq dia sebut 12. Dia sebagai pakar sirah, seorang tokoh sejarah Islam, bukan mutaakhir ni, sejak yang paling awal ni, di antara yang senior dalam era salafus salih dia panggil. Dia kata 12 Rabiul Awal. Dan tarikh inilah yang dipegang oleh jumhur sampai ke ini. Diadakan sambutan Maulid Rasul pada 12 Rabiul Awal. Tapi di sana Imam Al-Mas'udi, tokoh sejarah pula, dia kata 8 Rabiul Awal. Kemudian ada lagi yang lain, contoh dalam kitab Nurul Yaqin, Imam Syekh Al-Khudari, dia kata 9 Rabiul Awal. Jadi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, Rasulullah lahir dalam bulan Rabiul Awal. Dan jumhur ulama memegang tarikh 12 Rabiul Awal, mengambil sebagaimana pandangan Muhammad bin Ishaq ini. Jadi sebab itu ada setengah orang dia kata Rasulullah tidak muktamad. Rasulullah lahir bulan Syawal, kita duk sambut Maulid Rasul bulan Syawal, tak muktamad. Dia keliru. Yang tidak muktamad itu tanggal tu 12. Ijma' para ulama. Rasulullah lahir dalam bulan Syawal. Bulan Rabiul Awal. Duk ingat raya lagi tu. Duk ingat Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan sekalian, memang Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi. Bulan Ramadan, bulan nuzul
nuzul Quran. Itulah bulan kehidupan kita. Tiap-tiap tahun tuan-tuan bersekalian kita jumpa Rabiul Awal, maka kita ambil kesempatan untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di perlih ini dia tak sebut Maulid Rasul. Dia sebut apa? Zikra ar-Rasul. Tak apalah zikra ar-Rasul ke Maulid Rasul ke. Tak penting yang tu. Yang pentingnya bulan Syawal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Mesti orang Islam ambil kesempatan untuk membaca kembali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Irbad bin Sariyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inni inda Allah fi awal al-kitab la khatamun nabiyyin wa anna adama la munjadilun fi tinatihi wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dhalika da'watu Abi Ibrahim wa bisharati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaat lahu qusurus syams. Wa fi riwayatin wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaat lahu busra wa busra min ardi syam. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku di sisi Allah sejak dari permulaan cacatan lagi termaktub sebagai penutup para nabi. Sejak permulaan cacatan lagi, makna di Lauhul Mahfuz. Sejak permulaan cacatan. Cuba tuan-tuan tanya, bila Allah Ta'ala mula memerintahkan Al-Qalam mencatat? Apa yang Al-Qalam di Lauhul Mahfuz ni dia catat apa? Lauhul Mahfuz, iaitu mencatat segala dipanggil kejadian Allah. Sejak mula dicatat itu, dalam hadis Nabi menceritakan kepada kita sallallahu alaihi wasallam 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, Allah sudah mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi menceritakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awalu, walaupun kalau segi terjemah harfiah itu ialah awalu, maknanya yang paling awal diciptakan oleh Allah adalah pena. Tapi ulama tidak mentafsir begitu. Ulama mentafsirkan di antara yang terawal yang diciptakan Allah adalah pena. Kerana sebelum itu ada lagi yang lebih awal, iaitu arash. Arash lebih dulu. Lebih dulu daripada qalam. Wallahu a'lam. Paling di antara makhluk yang paling awal yang diciptakan Allah adalah al-qalam. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Al-Qalam, uktub, tulis. Al-Qalam tanya Allah, ya Allah, nak tulis apa ya Allah? Lalu Allah Ta'ala tulis apa yang bakal aku takdirkan, aku tentukan kejadiannya sampai saat yang aku tentukan. 50,000 tahun tuan-tuan sekalian. Maka Nabi sebut di sini, Nabi sebut sesungguhnya aku di sisi Allah sejak dari permulaan cacatan lagi termaktub sebagai penutup para nabi alaihi salam. Iaitu ketika Adam masih berupa tanah. Mana Adam ni mana tanah lagi. Tak tahu duduk kat mana lagi, mana tanah. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Kita ni memang sudah ada dalam sulbi ayah kita. Ayah kita tak bertemu dengan mak kita lagi pun. Itu contoh begitu. Jadi begitulah ketika Adam masih berupa tanah, aku sudah pun tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya Nabi yang terakhir. Iaitu ketika Adam berupa tanah. Tengok nota kaki nombor 6 itu dalam Jami' Tirmizi terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan para sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bilakah ditetapkan pangkat kenabian untukmu? Baginda menjawab, ketika Adam berada di antara ruh dan jasad. Jasad bertanah di antara ruh dan jasad. Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi menurut Al-Alama Ali Al-Qari, iaitu ketika Adam masih terlantar tanpa ruh, iaitu sebelum bercantum ruh dengan jasadnya. Pada ketika itu pun Adam belum ditiupkan ruh pun, maka sudah tertulis bahwasanya aku ni adalah Nabi akhir zaman.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, Al-Imam Ibrahim Adham, awliya Allah, dia kata bila kamu bangun pada waktu pagi, ucapkanlah alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dia sebut 4. Tapi biasalah standard tuan-tuan sekalian, kita nak ingat berapa tak tahulah. Salah satu daripadanya ialah bersyukurlah kamu kerana kamu dilahirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala boleh takdirkan kamu untuk lahir dulu, zaman dulu. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita hari ini, lahir hari ini, dan menjadi umat kepada Nabi akhir zaman. Nabi yang paling mulia, yang mula-mula akan mula-mula mengetuk pintu syurga. Nabi yang bukan saja beri syafaat untuk umat dia, tapi akan beri syafaat merangkumi sekalian manusia, iaitu syafaatul uzma di mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, betul sungguh-sungguh kita ini, Allah Ta'ala pilih kemuliaan sebenarnya, kemuliaan kita. Lahir pada zaman ini, zaman ujung-ujung, kiamat pun tak lama dah. Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad dan juga beriman dengan Nabi Muhammad. Kerana umat ni ada dua maksud. Satu ummatul dakwah, satu ummatul ijabah. Umat ijabah ni ialah orang yang beriman dengan Nabi. Satu lagi umat dakwah, iaitu orang yang hidup selepas dia panggil kemunculan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan belum tentu dia beriman. Belum tentu dia beriman. Dia itu orang yang perlu didakwahkan dan juga perlu menerima dakwah Nabi SAW. Dan di antara lagi, bersyukur kerana Allah tidak menyerahkan rezeki kamu kepada siapa-siapa, tapi Dia yang memegang sendiri. Jadi kamu tinggal minta saja dengan Dia. Kalau Ta'ala bangkit pagi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala letak rezeki kita kepada orang lain, kena dia berkira apa, tak makanlah kita hari itu. Tapi Allah Ta'ala tetap pegang rezeki itu pada kebenaran Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, nanti kita cari lain. Imam Ibrahim Adham kata 4. Bila kamu bangun pagi, bersyukurlah kepada Allah kerana Allah mengurniakan kepada kamu 4. 2 kita dah sebut tadi. Salah satunya ialah Allah membangunkan kamu dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah membangunkan kamu dalam keadaan Dia yang menjaminkan rezeki. Dia tidak serahkan urusan rezeki itu kepada siapa-siapa. Tinggal 2 lagi. 2 lagi itu mungkinlah Ustaz Salahuddin kau ingat, boleh cerita. Dia ada dalam kitab mana tuan sekalian? Kalau tuan-tuan nak cari dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi ada. Tuan-tuan tengok dalam bahagian tahmid. Kitab ni ada terjemahan, banyak versi terjemahan. Tuan-tuan sekalian, kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais As-Samarqandi ni banyak pakat kata. Kitab ini banyak hadis palsu, banyak hadis maudhu'. Orang yang cakap begitu tu, dia tak pernah baca kitab tu dan dia tak pernah semak hadis yang ada dalam kitab tu. Dekat ana tuan-tuan sekalian ada satu naskah yang telah ditahqiq oleh seorang penulis. Tuan-tuan sekalian, dalam ratusan hadis yang ada dalam kitab itu, 95% sahih belaka. Sikit sangat yang dipanggil apa? Yang dhaif ataupun maudhu'. Sebab tu mungkinlah mana orang yang buat statement itu, dia orang kata apa, mungkin dia melihat pada Imam Abu Lais ni, dia ada satu kitab lagi iaitu tafsir. Dalam kitab tafsir itu biasalah tuan-tuan, kadang-kadang mufassirin ini dia buat masuk semua kitab, semua hadis. Lepas tu kita sendirilah kena semak yang tu. Dia akan rekod semua. Mungkin dalam kitab itu, kata ulama yang pentahqiq tadi ni, dia kata mungkin dalam kitab itu mungkin banyak hadis, mungkin ada hadis Israiliyat dia panggil. Tapi dalam Tanbihul Ghafilin 95% hadis-hadisnya adalah sahih. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun, ana sendiri pun, oleh sebab kita sendiri memanglah kalau sebut palsu ni, kita semua tak mahu. Dulu kitab Tanbihul Ghafilin ni satu kitab yang memang kalau tuan-tuan baca tu, memang satu kitab yang boleh orang panggil apa, sangat memberi kesan pada hati kita. Dengan Qurannya, dengan susunannya, dengan ungkapan para ulama dan sebagainya lagi dan sekian.
Satu ketika bila orang habaq kata banyak hadis palsu, kita pun tinggallah saat kitab tu. Kita pun bacalah kitab lain. Walaupun menarik tuan-tuan muslimin. Tapi bila ada tengok tahqiq, sebab kita bukan muhadisin, kita bukan ahli hadis. Jadi kita terpaksa bertaklid pada para ulama muhadisin. Tapi bila ulama sema, rupanya dakwaan orang menyatakan bahawasanya dalam kitab itu ada hadis palsu, itu bukan dakwaannya yang tidak tepat, yang salah. Jadi ala kulli hal, kesimpulannya tuan-tuan sekalian, orang yang hidup pada zaman mutakhirin ini janganlah cepat-cepat nak mentohmah kitab-kitab orang dulu. Kamu kena kaji dengan lebih detail, barulah kamu boleh keluarkan statement. Samalah juga dulu tuan-tuan sekalian, sebelum pergi Mesir dulu, tuan-tuan kata ustaz, kalau dia tak cerita tak apa, kalau dia cerita pakai tak habis dah. Belum pergi Mesir dulu tuan-tuan sekalian, orang beritahu, adalah ustaz yang ni, dia kata tambahan wa bihamdih itu dhaif. Jadi kita pun anak murid, kita pun lama daripada kecil sampailah mendengar, bila tasbih, bila dalam rukuk sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bila orang kata dhaif, kita pun berhentilah. Kita baca takat subhana rabbiyal azim wa rabbiyal a'la. Sampai di Mesir tuan-tuan sekalian, ulama sana mengajak tambah wa bihamdih itu adalah hasan. Maknanya sahih lah, hasan. Kita pun bacalah balik. Dan berazam ni nak balik Perlis, nanti nak habaq kat orang Perlis, tak dhaif, hasan. Tapi balik sini tak ada habaq, depa pun dah habaq dah balik, kata sahih, hasan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, makna kena berhati-hati, kena panggil apa? Kita bertanya, ustaz nak habaq kat siapa ni? Habaq kat siapa pun tak apalah. Makna kena berhati-hati, jangan terlalu cepat untuk kita apa ni. Terutama sekali hadis-hadis yang ulama-ulama muktabar dulu masuk dalam kitab fiqh. Terutama sekali disebut oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan sebagainya, walaupun pada zahir nampak macam dhaif dan sebagainya, kerana kadang-kadang kita belum menemui yang hasan daripadanya, dan mereka sudah menemuinya. Jadi kerana itu perlu berhati-hati dalam masalah hadis. Kita baca satu hadis lagi, kita berhentilah hari ini setakat 10 hadis. InsyaAllah satu ataupun 2 hadis lagi. Hadatsana Luqman, dan dalam satu riwayat, ketika mengandungkanku, aku akan beritahu kamu penafsirannya. Nabi kata aku akan tafsir sendiri penafsirannya, iaitu aku adalah doa bapa aku Ibrahim dan khabar gembira Nabi Isa AS kepada kaumnya, serta mimpi ibuku yang melihat bahawa telah terbit darinya satu nur, yakni cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Di sini tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum doa Nabi Ibrahim, iaitu ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail selesai membangunkan semula Kaabah. Pada saat itu mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka yang berada di sekitar Kaabah ini seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatih, yang akan bacakan untuk mereka ayat-ayat kamu. Wab'ats fihim rasulan, utuskanlah untuk mereka. Mana untuk mereka ini, mana orang-orang yang berada di sekitar Kaabah. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ini, sebab itulah kuasa doa. Kita pun pernah beritahu waktu kita mengaji surah Al-Baqarah dulu tuan-tuan sekalian, tapi dah lama dah, 4-5 tahun dah. Dan saya yakin tuan-tuan pun memang lupa. Waktu kita baca tafsir ayat tu, kita dah sebut tuan-tuan sekalian, mana kita sama-sama ulang balik sekali. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Berapa tuan-tuan sekalian jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Lebih kurang 2000 tahun. Berdoa tuan-tuan sekalian 2000 tahun baru dia panggil doa itu ditonjolkan oleh Allah Ta'ala.
Ini kita baru doa kemarin, tuan-tuan dan sekalian. Baru doa kemarin. Tiba-tiba hari ini tak nampak lagi Allah Ta'ala jelmakan kesan doa tu. Kita dah gaduh dah. Seolah macam Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita. Nabi Ibrahim doa 2000 tahun selepas itu, barulah Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim AS minta doa itu Rasul untuk mereka, ya, untuk dipanggil penduduk sekitar Kaabah. Tapi Allah Ta'ala lahirkan Rasul untuk satu dunia. Dan oleh kerana Rasul yang bakal lahir di Mekah, dari Mekah itu untuk satu dunia dan sepanjang zaman, maka Allah Ta'ala mentakdirkan untuk menjadikan Mekah itu sebagai Ummul Qura, ibu negeri. Nah, ibu negeri. Ini pusat dunia. Sesuai dengan bakal kelahiran Nabi itu pun menjadi Nabi rahmatan lil alamin. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, doa. Kalau Allah Ta'ala tak makbulkan untuk kita, anak cucu kita Allah Ta'ala akan makbulkan nanti. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia doa, ya Allah Tuanku, daripada anak-anak aku ni lahirlah seorang hafiz. Teringin aku nak tengok adanya hafiz daripada anak-anak aku. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan pada anak, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan pada cucu. Dia akan makbulkan pada cucu, mungkin cicit dan sebagainya. Dalam satu riwayat, ketika mengandungkanku, ibuku telah melihat terbit cahaya, satu cahaya darinya yang menerangi hingga ke Busra, iaitu satu daerah di negeri Syam. Hadasan Luqman bin Amir qala sami'tu Abu Umamah qala qultu ya Nabi Allah ma kana awwalu bad'i amrik qala da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minhu qusurus Syam. Rawahu Ahmad. Luqman bin Amir menceritakan, aku mendengar Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, apakah permulaan cerita tentangmu? Baginda menjawab, iaitu doa bapakku Ibrahim, khabar gembira Nabi Isa AS, dan ibuku melihat telah terbit darinya satu cahaya yang menyinari darinya hingga ke istana-istana di Syam. Pada zaman Nabi SAW, pusat tamadunnya di antara di Syam. Jadi bila Islam itu, cahaya Nabi sampai ke Syam, itu simbolik bahasanya Islam akan menguasai dunia. Islam akan menguasai dunia. Dan memang itulah yang berlaku, tuan-tuan dan sekalian. Dan ada satu hadis lagi. Ini bisyarah untuk kita. Bila sahabat bertanya pada zaman Nabi, sahabat ni tuan-tuan dan sekalian, bila dia tanya berkenaan dengan penguasaan Islam sampai bila ini, memang nampak daripada soalan itu mereka mempunyai jiwa yang besar. Daripada mana datang confidence yang tinggi itu? Iaitu daripada Quran, daripada Rasulullah sendiri, membawa wawasan, dia panggil, bukan wawasan yang kecil, wawasan yang mana? Yang besar. Dan kita sendiri pun kena ada wawasan itu. Tuan-tuan, kita mengaji ni tuan-tuan sekalian ni sebagai dia panggil apa? Kesinambungan. Ada setengah orang kata kami duk mengaji, ustaz rajin-rajin, kami bukan boleh jadi ulama dah. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tak mengaji, tidak ada macam ilmu sebegini, tuan-tuan sekalian, tak akan lahir ulama. Tak akan lahir ulama. Jangan mimpilah suatu kitab yang tak dipelajari, tuan-tuan sekalian, akan lahir orang yang mahir tentang kitab itu. Lagi banyak majlis ilmu mempelajari satu kitab itu, maka akan lahir satu hari nanti ulama yang menghafal kitab itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau di Timur Tengah ada ulama yang menghafal Ihya Ulumuddin. Sebab kitab Ihya Ulumuddin dibaca tiap-tiap pagi. Kitab Ihya Ulumuddin dibaca tiap-tiap pagi. Mana orang tua-tua macam kita lah, dia dewasa ni, baca tak dengar gitu. Tapi kalau dalam majlis itu ada seorang budak kecil, yakin tuan-tuan sekalian, budak itu dia akan menghafal Ihya Ulumuddin. Dalam majlis kita lah tiap-tiap pagi itu dibaca, lepas subuh dibaca Ihya Ulumuddin. Bagi orang tua-tua maknanya kita dengar sajalah, dengar begitu, ambil sebagainya. Kalau ada dalam majlis itu kanak-kanak dan dia ikut mak ayah dia tiap-tiap hari, dia akan menghafal kitab itu. Tapi di tanah Melayu tidak ada.
Kitab Ihya Ulumuddin tidak dibaca, tidak ada. Ataupun kitab-kitab lain. Kalau anda menuduh, anda pernah sembang tanya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Hadal yang selalu sebut nama dia. Dia Sahih Bukhari saja 22 kali khatam. Sahih Bukhari saja 22 kali khatam. Ihya Ulumuddin mungkin dalam 5 kali, 5-6 kali. Kita sekali pun tak pernah khatam lagi. Baru sekarang ni pagi-pagi, tuan-tuan yang ada masa yang nak join sekali, tapi dalam online lah, tiap-tiap pagi 7 sampai pukul 8. Kalau anak tak pergi mana di rumah, memang anak akan baca pagi-pagi itu kitab Ihya Ulumuddin, baca terjemahan. Terjemahan Ihya Ulumuddin, di samping anak semak-semak dengan yang asal. Sekarang ni dah mukadimah dah habis, bab pertama Kitabul Ilmi 18, siri yang ke-18. Baca satu kalimah satu demi satu kalimah lagi. Nak menghidupkan budaya balik tu, nak baca kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tuan-tuan kena minta izin dulu masuk dalam grup WhatsApp khusus untuk pembacaan tu. Nanti tuan-tuan dapatlah, sebab dia tak ada jadual yang khusus. Tak ada jadual yang khusus. Dia bergantung pada kalau anda ada di rumah, baru ada majlis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala sekalian, maknanya dia panggil majlis ilmu ni, dia ada aura dia. Tak tahulah betul bahasa aura tu. Bila satu tempat tu macam ada majlis ilmu ni, dia akan nur, keberkatan itu dia akan melimpah pada daerah tersebut. Untuk hari ini juga untuk masa-masa depan. Jadi kerana itu, macam mana kita pernah sebut sebelum ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada kampung, di kampung itu ada surau, tuan-tuan kena berusaha untuk bawa ustaz mengajar dalam surau itu. Barulah penduduk kampung tu akan jadi baik. Sikit demi sikit, sedikit, insya-Allah akan jadi baik sampai pada generasi yang akan datang selepas ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.